Di pasaran sekarang terdapat banyak video editor yang sudah ditawarkan secara open source, iaitu secara percuma. Assalamualaikum semua, saya Hazwan Yusof. Saya akan memperkenalkan salah satu video editor yang percuma, iaitu OpenShot. Kepada mereka yang belum lagi mendapatkan software OpenShot ni, jangan risau, anda boleh cek video description di bawah. Saya sudah letakkan download link. Bila anda dah install dan anda buka anda punya OpenShot, dan anda boleh lihatlah dia punya interface dia adalah seperti ini. Jika interface anda tidak kelihatan seperti ini, jangan risau. Sebenarnya kita boleh ubah dia punya interface dengan pergi ke bahagian view, okay, dan tukarkan dia punya view dia lah, sama ada simple, advanced ataupun show all. Kalau kita ubah kepada simple, dia akan jadi macam ni lah. Dan saya secara personally, saya lebih sukakan view yang advanced macam ni. Kalau anda merasakan yang kawasan bawah ni terlampau sempit, jangan risau, anda boleh adjust dia punya size dengan kawal macam ni. Dan di sini pun anda boleh kawal juga, ubah dia punya size. Sini pun boleh ubah dan sini pun boleh ubah. Kawasan ini adalah kawasan di mana anda akan drag masuk video yang anda nak edit. Dan kawasan sini pula adalah kawasan untuk dia punya effects, iaitu transition. Kita ada banyak sangat transition, banyak sangat. Dan juga effects. Antara effectsnya adalah macam blur, chroma key, crop, etc. lah. Bila anda sudah drag masuk anda punya video ke dalam kawasan project file, anda boleh menyusun video-video anda itu di dalam timeline di bawah ni. Okay, just drag masuk ke dalam timeline dan susunlah kedudukan video anda. Dan video yang akan dihasilkan akan ditunjukkan di kawasan ini, iaitu video preview. Untuk anda mengubah property video, jadi anda akan klik pada video ini dan segala macam property untuk video itu akan muncul di sini. Saya ada satu tips yang mana amat berguna jika anda nak edit menggunakan OpenShot, iaitu tips untuk mengurangkan lagging. Macam mana nak buat? Okay, mula-mula kita pergi ke kawasan edit, pilih preferences, dan kemudian kita akan tukar dia punya preview. Untuk preview ni terlampau besar sebab kita hanya nak preview, kita bukan nak produce. Macam ni lah. Jadi untuk preview kita nak dia preview okey-okey je lah. Jadi saya menyarankan untuk anda pilih yang bawah sekali ni, VGA Widescreen NTSC. Okey, perkara kedua yang anda perlu tukar adalah cache. Sini. Okey, cache by default ditetapkan sebanyak 200 MB. Bila kita nak proses tu, kita memerlukan RAM yang agak banyak lah. Jadi cache 200 MB ni terlampau sedikit. Jadi based on anda punya RAM, sebagai contoh, kalau RAM anda adalah 8 GB, okay, anda boleh tetapkan sehingga separuh daripada kuantiti RAM. Jadi, kalau anda adalah 8 GB, saya nak tetapkan kepada 4096 MB. Jadi, setelah selesai, kita set up preview dan cache, kita close. Di sini, OpenShot minta kita untuk restart supaya semua yang ditukar itu akan take effect. Jadi, kita restart je lah. Sekarang kita sudah restart kita punya OpenShot dan jom kita mulakan proses-proses mengedit video. Jadi anda boleh buka file ataupun folder video anda dan pilihlah video yang nak diedit. Jadi saya nak edit 2 video ni. Ini adalah video rakaman mengajar. Contoh je lah video ni. Dan jika anda ingin dapatkan video ni, anda boleh juga cek link di bawah ini. Saya bagilah sebagai latihan, okay, untuk digunakan. Jadi untuk kita nak edit video, mula-mula sekali, okay, kita klik dan kita drag masuk ke dalam track. Kalau anda boleh lihat di sini, automatically dia dah keluar dah properties untuk video ini. Dan track pun kita ada banyak. Okay, saya nak drag paling bawah sekali lah. Okay, track number 1. Bila kita nak edit kita punya video, contohnya lah kita nak video kita ni preview dia ni besar sikit. Ni mungkin lah. Okay, kalau kita nak besarkan apa semua, mula-mula sekali kita kena pastikan
dia punya line ni mestilah berada di kawasan paling hadapan sekali. Okay, andai kata dia ada dekat sini, kalau kita ubah dia punya size video etc., dia akan ganggu kita punya video. Jadi untuk nak membuatkan line ni ke hadapan sekali, anda hanya perlu klik pada butang ini. Ini previous marker. Okay, klik pada sini. Dan dia akan terus ke hadapan. Jadi untuk kita nak contohnya ubah dia punya size, kita nak besarkan sikit. Okay, kalau nak besarkan sikit, cara yang paling mudah adalah untuk kita right click, pergi ke transform. Bila anda pergi ke transform, anda boleh lihat di sini. Okay, video ni akan boleh diubah. Tetapi, nampak dia ubah ikut kita punya cursor ni. Okay, dia tak ubah secara sekata lah. Jadi untuk mengelakkan ataupun untuk membuatkan dia ubah secara elok, apa yang anda perlu buat? Okay, kita Ctrl Z dulu. Anda perlu tekan Control button dan resize anda punya video. Kalau anda boleh nampak sekarang okay? Walaupun kita dah ubah macam ni, dia punya ratio dikekalkan. Okay, memandangkan saya tak nak zoom, saya tak nak kecilkan, saya tak nak besarkan, jadi saya back lah. Inilah size yang akan saya gunakan. Satu lagi cara adalah anda boleh juga menggunakan kawasan belah tepi ni. Sebagai contoh, ditulis dekat sini kita nak crop. Jadi sini kita boleh klik klik pada kawasan crop ni dan drag ke kiri atau ke kanan. Jadi anda boleh nampak dia dah crop. Okey. Ni crop untuk paksi X, ini crop untuk paksi Y. Okey, ni dia dah crop. Kemudian kalau kita nak ubah dia punya location, pergi ke location X. Okey, ubah sini. Location Y, ubah naik atas sikit. Macam ni lah. Okey, ini caranya untuk kita nak ubah properties selain daripada kita menggunakan transform. Untuk transform tadi, kita boleh ubah dia punya size je lah. Tapi kalau untuk nak crop, memang kita akan gunakan yang ni. Memandangkan saya pun tak nak crop, jadi kita reverse balik lah kita punya setting. Yang kedua, saya akan ajar cara-cara untuk cut. Untuk cut, sebagai contoh, anda boleh pergi ke bahagian yang anda ingin cut. Okay, dan kemudian anda boleh right click di sini, pergi ke slice, nak potong lah. Okay, bila nak potong, adakah kita nak potong adakah kita nak kekalkan kedua-dua bahagian? Jadi kita pilih yang ni. Kalau kita pilih yang ni, dia akan potong, dia akan membuatkan terhasilnya dua video klip yang sini. Okay, ini pun boleh drag. Okay, ini pun boleh drag ke atas. Sesuka hatilah. Dan satu lagi adalah, okay, kita back balik. Okay, satu lagi cara adalah kita potong, tapi kita nak buang yang kawasan belah kiri. Jadi, nak buang kawasan belah kiri maksudnya kita nak kekalkan kawasan belah kanan. Jadi, kalau kita klik pada sini, automatically kawasan belah kiri akan terpadam. Kalau anda ingin memotong kawasan di tengah-tengah, sebagai contoh yang ni kawasan sini sampai ke kawasan sini, apa yang anda boleh buat adalah, mula-mula sekali anda right click, pergi ke slice, keep both sides dulu. Kemudian anda bergerak ke point kedua, klik lagi yang ni, slice, dan kita nak buang kawasan kiri, keep left side. Kita nak buang kawasan kiri, kita nak kekalkan kanan lah. So, keep right side. Automatically dia akan terpotong. Jadi, klip ini kita boleh bawa ke hadapan untuk dicantumkan. Baiklah, ini cara untuk kita nak potong-potong. Macam manakah cara untuk kita nak letakkan transition? Maksudnya daripada klip A, nak pergi ke klip B, kita nak satu macam animation sikit lah. Jadi, di situ kita boleh pilih transition. Nampak macam-macam transition ada kat sini jadi saya ambil lah satu. Yang ni apa ni? Board tree Okay, board tree ni kita bawa dan kita boleh positionkan di sini. Jadi untuk di sini kita boleh trimkan. Adakah kita nak animation transition kita tu agak panjang ataupun agak pendek? Bergantung Kalau kita tengok dia punya transition dia, okey, jom kita ke hadapan dan kita play Jom kita tengok 30 bersamaan dengan 500.
Dan nilai yang akan kita calculate menggunakan kalkulator ni adalah yang ni lah. Nak cari EQN tu melambangkan equation. Bawah EQN tu ada okey. Jadi nampak di sini transition tu terlampau lama dan panjang sangat lah. Jadi anda boleh ubah dia punya size transition. Jika anda ingin membesarkan sikit anda punya timeline ni, caranya adalah dengan ni okey, pergi ke sini. Okey, kalau anda minuskan maksudnya anda sedang membesarkan anda punya timeline, dan kalau anda ke belah kanan maksudnya anda mengecilkan anda punya timeline. Jika anda ingin pergi ke kawasan paling belakang sekali sini, anda boleh klik pada butang ini. Okey, dia akan ke belakang. Dan kalau anda ingin bergerak ke hadapan sekali, anda boleh klik pada ikon ni dan dia akan ke hadapan. Satu lagi cara untuk kita nak cut adalah dengan menggunakan ikon ni, Razor Tool. Tetapi saya tak berapa minat dengan Razor Tool. Sebab kalau kita klik tengok klik pada Razor Tool, kita tak boleh nak set betul-betul kawasan mana, ataupun kita tak nampak lah dia punya preview tu, kawasan mana yang kita nak potong. Jadi saya tak berapa minat guna Razor Tool. Saya lebih minat kita scroll, kita tengok kita punya preview, kawasan mana yang betul-betul kita nak potong. Right click dan tekan slice. Okay, jika anda ingin memasukkan klip yang kedua, anda boleh lakukan proses yang sama. Anda boleh klik dan drag masuk di sini. Nampak? Okay, anda boleh susun macam ni lah. Jadi dia akan berterusan. Kalau ada kawasan di hadapan ni, jangan risau. Anda boleh select all. Okay, Ctrl A. Dan drag sahaja semua ni ke belah. Jika anda ingin memasukkan image ke dalam video, sebagai contoh, saya baru lepas drag satu image office background. Jadi anda boleh pilih office background ni, gambar dan letakkan di dalam timeline. Jika anda ingin menampakkan anda punya image ni, pastikan image ni berada di kawasan atas. Sini Kalau kita buat kita play 5 ataupun 3/5 samalah. Dan tekanlah butang enter. Kemudian dia tanya pula nampak di sini. Jadi image ini akan ditampal di atas video ni. Jadi boleh letakkan juga image ke dalam kita punya video. Jika anda ingin meletakkan teks ke dalam video anda, boleh juga anda boleh pergi ke kawasan title dan pilih title. Jadi di sini kita ada beberapa jenis title yang boleh dipilih. Sebagai contoh, saya nak simple aja lah. Saya nak title yang ni. Anda boleh bagi nama kepada title anda. Saya nak kekalkan nama ni dan masukkan apa yang anda ingin tulis di dalam title. Sebagai contoh, saya masukkan ayat semoga berjaya. Masuk je lah apa-apa. Dan di sini anda boleh ubah dia punya font. Daripada Ubuntu, pilihlah mana-mana font yang anda berkenan dan klik OK. Dan anda juga boleh memasukkan background color ke dalam anda punya teks. Biasanya saya suka macam ni je lah. Dan kita tekan butang save. Apa yang berlaku adalah teks itu akan muncul di kawasan project file. Jadi kalau anda klik dan drag masuk ke dalam anda punya timeline, nampak? Okey, dah keluar. Semoga berjaya di sini. Untuk anda nak ubah anda punya size ini, anda boleh klik pada butang transform dan boleh inilah boleh nak perbesarkan, tiada masalah. Untuk export video yang kita dah hasilkan lepas kita dah preview play di sini Jadi anda boleh pergi ke butang ni ikon merah ni, bulat ni, export video. Klik pada butang ni, masukkan nama, contohnya project 1. Okey, dan kita pilihlah kat mana kita nak simpan kita punya video. Selepas itu kita akan pilih kita punya profile. Baik, profile ni kita nak upload dia ke YouTube ke, kita pilih web lah. Okey, selepas web ni, so kita pilih dia punya video profile. Kita nak yang mana satu. Okey, saya lebih selesa menggunakan yang ni lah. Dan untuk kualiti, kalau anda pilih high, bermaksud file anda tu besar lah. Jadi saya menyarankan pilih medium je lah. Okey, kualiti dia still okey, medium Dan untuk target,
memandangkan saya nak upload video ni di YouTube, jadi saya pun pilihlah YouTube HD. Setelah selesai, kita boleh klik pada butang export. Baiklah, video pun dah selesai di-convert. Jom kita tengok hasilnya. Okey, ini adalah projek 1 punya video. Jom kita play tengok. 570 MS. Bagi saya, semua pelajar-pelajar sekolah menengah ataupun universiti tahulah, iaitu A dan B. So, jadi masukkanlah. Just enter je. Okey, nampak di sini ya. Jadi hasilnya pun memuaskan. Jadi itu sahajalah cara-cara ringkas tentang penggunaan OpenShot. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.